Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadevan, seorang peguam beramal di Tentuan J. Hari dan Jamil. Topik kita pada hari ini adalah mengapa tuntutan insurans ditolak dari perspektif seorang peguam. Bila saya kata mengenai tuntutan insurans ni, saya akan merujuk kepada satu medical card, kedua life policy dan ketiga adalah insurans kenderaan. So, saya akan merujuk kepada ketiga-tiga jenis polisi ini bila saya terangkan. Dan tujuan saya menyentuh mengenai tiga polisi ini kerana ini adalah polisi-polisi yang orang awam selalu guna. Ada banyak jenis polisi lain, tapi untuk pengetahuan am, tiga polisi ini memadai. Poin kita yang pertama untuk hari ini adalah mengenai medical card. Dan biar saya memberikan satu situasi, saya rasa itu adalah cara yang lebih senang untuk terangkan mengapa polisi ini boleh ditolak. Okey, yang pertama sekali. Individu ni, sebelum membeli medical card ini, individu ni mungkin ada penyakit sakit jantung dan pernah dimasukkan dalam hospital, pernah mendapatkan rawatan. Beliau membeli satu medical card. Mungkin 2 tahun selepas membeli medical card ni, individu ni dimasukkan dalam hospital sekali lagi untuk sakit jantung, penyakit yang sama. Dan apabila membuat tuntutan untuk perbelanjaan dan sebagainya, tuntutan ini ditolak. Kenapa? Ianya ditolak kerana ada satu klausa atau ada satu terma dalam polisi insurans yang berbentuk pre-existing medical condition. Maksudnya insurans akan mengecualikan penyakit-penyakit yang telah ada sebelum polisi tersebut dibeli. So, jika ada penyakit, maksudnya penyakit ini, sebelum ini kita dah tahu individu ni ada sakit jantung. Dia beli medical card, dia nak claim sekali lagi. Itu insurans tidak akan membenarkan tuntutan dibuat. Cara yang lain, kadang-kadang ni orang kita ni terlalu kreatif. Dia ada cara lain. Mungkin orang individu ni, dia tahu dia mungkin ada ketidakselesaan. Dia tahu dia macam ada masalah jantung. Tetapi dia tak pernah mendapatkan rawatan. Dan apa dia buat? Dia beli medical card dahulu. Dia tunggu 6 bulan, 7 bulan dan sebagainya. Baru pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Dan bila pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan, apa yang berlaku adalah pengamal perubatan ataupun doktor harus menyediakan satu laporan. Dan kalau dalam laporan itu dinyatakan bahawa penyakit sakit jantung ini adalah sesuatu yang telah ada dari awal tetapi hanya dikenal pasti sekarang, tuntutan itu juga tidak akan dibenarkan. So, oleh yang demikian adalah penting untuk orang awam untuk faham konsep ini. Pre-existing medical condition adalah sesuatu yang akan menyebabkan tuntutan untuk penyakit tersebut tidak dibenarkan. Tetapi kalau kamu ada sakit jantung sebelum ni dan sekarang ni kamu nak membuat tuntutan untuk kehilangan penglihatan ke atau kehilangan pendengaran ke, itu adalah berbeza. Itu masih akan dibenarkan. Tetapi untuk penyakit yang sama yang kamu telah ada sebelum ni ataupun berpunca daripada penyakit yang sebelum ini, tuntutan itu tidak akan dibenarkan. Orang awam harus ambil maklum. Pada masa yang sama, bila kamu membeli satu polisi insurans, kamu akan diminta, terutamanya medical card, kamu akan diminta untuk mengisi satu borang. Itu yang kita panggil sebagai borang deklarasi. Dalam borang tersebut akan ada banyak soalan-soalan. Contoh soalan-soalan yang kita selalu lihat adalah adakah kamu seorang perokok? Jika kamu ada sebarang alahan, jika kamu pernah dimasukkan ke dalam hospital sebelum ini untuk penyakit apa. Semua ini adalah untuk membenarkan kamu membuat satu deklarasi. Dan bila kamu telah membuat satu deklarasi dengan tepat, memberikan semua fakta yang ditanya, maka syarikat insurans akan menilai dan menentukan sama ada mereka ingin memberikan kamu perlindungan dan kedua, apa harga yang akan ditawarkan kepada kamu. Kerana kamu kena ingat, perlindungan ataupun premium ataupun harga yang dibayar oleh kamu ini akan berbeza. Seorang yang muda, sihat tubuh badan mungkin premiumnya adalah jauh lebih murah. Untuk seorang yang usianya telah lanjut, ada penyakit dan sebagainya, premiumnya adalah berbeza. Ini adalah mengapa insurans harus tahu terlebih dahulu apa keadaan sebenar kamu, apa keadaan fizikal kamu, keadaan kesihatan kamu. Kerana ianya akan membolehkan insurans untuk mengira dengan tepat berapa premium yang harus dibayar oleh kamu. Jika kamu memberi semua butiran dengan tepat dan kamu masih mendapat penyakit, kamu buat tuntutan, itu dibenarkan sama sekali kerana kamu telah pun memaklumkan kepada syarikat insurans dan mereka berpuas hati untuk memberikan kamu perlindungan insurans tanpa sebarang syarat tambahan, maka kamu berhak untuk membuat tuntutan tersebut. Ini adalah sesuatu yang saya rasa memastikan orang awam dalam keadaan yang clear, di mana mereka tidak perlu fikir banyak kali, risau, runsing dan sebagainya, tak perlu. Kadang-kadang ada juga syarikat insurans yang membenarkan kamu untuk
membeli polisi walaupun kamu ada rekod kesihatan yang lampau. Tetapi kadang-kadang coverage yang diberikan itu mungkin adalah kurang kerana insurans akan cuba melihat berapa risiko yang mereka harus tanggung. Ini adalah sesuatu yang kamu, dalam hemat saya, kamu harus berbincang dengan ejen-ejen insurans kamu, dapatkan nasihat. Tetapi bila kamu membeli insurans ini, jangan sesekali berfikiran bahawa tak apa, kita sembunyikan fakta dulu. Kita jangan bagi tahu dulu apa. Lepas tu kamu dah beli insurans, kamu cuba tuntut, tak boleh tuntut, last-last akan ada pertelingkahan antara ejen dengan kamu di mana masing-masing akan menuduh kamu menipu saya dan sebagainya. Saya rasa ini adalah sesuatu yang kita boleh elakkan sama sekali. Jenis insurans yang kedua untuk hari ini adalah jenis life policy. Life policy ni sebenarnya senang. Dia syarat-syarat yang dikenakan adalah lebih rendah kerana dianya bukan melibatkan faktor kesihatan dan sebagainya. Kamu membayar sejumlah premium apabila capai tempoh matang ataupun berlaku kejadian yang tidak diingini di mana policy holder sama ada mengalami kecacatan kekal ataupun meninggal dunia. Akan ada satu jumlah yang telah pun disetujui akan dibayar kepada sama ada policy holder yang mengalami kecacatan kekal ataupun kepada waris policy holder yang telah meninggal dunia. Ini cukup mudah. Tetapi walaupun mudah, dalam pengalaman saya ada melihat beberapa insiden di mana ada beberapa orang individu yang cuba membuat tuntutan. Saya bagi contoh macam ni. Individu ni dengan sengaja menyebabkan kecederaan diri, mengakibatkan kecacatan kekal. Dan apabila individu ini telah pun mengalami kecacatan kekal, cuba membuat satu tuntutan insurans. Atas dasar saya sekarang ini mengalami kecacatan kekal, saya inginkan duit tersebut untuk kegunaan saya. Kenapa individu ini bertindak untuk mencederakan diri sendiri untuk buat tuntutan insurans ni? Itu kita tidak tahu. Tetapi kalau kita nak buat andaian, mungkin adalah disebabkan masalah kesempitan wang. Tetapi apa yang individu ini tidak sedar adalah ianya adalah satu perbuatan yang salah, dan jika ada elemen jenayah ataupun ada elemen penipuan yang sedemikian rupa, tuntutan itu tidak akan dibenarkan. Jika berlaku kecacatan kekal, ianya haruslah bukan dibuat dengan adanya elemen jenayah. Maksudnya individu ini pergi mencederakan diri dia dengan sengaja. Dan ada juga, saya juga pernah melihat dalam pengalaman saya, individu ini membunuh diri dengan harapan wang tuntutan ini akan sampai kepada waris-warisnya. Itu juga tidak dibenarkan ya. Bagi pelajar undang-undang, ini adalah salah satu terma awal yang mereka akan belajar dalam proses mereka mendapatkan tauliah ijazah undang-undang, di mana seorang penjenayah tidak boleh memanfaatkan atau mendapatkan manfaat daripada aktiviti jenayah tersebut. Ini adalah sesuatu yang saya percaya orang awam harus ambil tahu. Poin kita yang seterusnya adalah mengenai insurans kenderaan. Bila kita sebut insurans kenderaan, yang selalu kita lihat adalah kerosakan kenderaan diakibatkan oleh bencana alam. Kalau bencana alam, tidak boleh claim, melainkan ada membeli perlindungan tambahan. Kalau tidak membeli perlindungan tambahan, pada kebanyakan masa bencana alam seperti banjir dan sebagainya ni, kita tidak boleh claim ya. Dan pada masa yang sama, jenis polisi. Kadang-kadang ni bila kita beli polisi yang paling murah. Contoh, dia insurans ni dia ada first party, third party. Tetapi yang lebih murah adalah third party. Kenapa dia murah? Kerana dia hanya akan memberi perlindungan kepada pihak ketiga dan bukan untuk kerosakan kenderaan kamu. Kamu adalah first party. So, apa yang akan berlaku adalah bila kamu ada third party polisi, kamu nak claim untuk first party. Itu tak boleh lah. Tapi untuk penerangan lebih lanjut mengenai polisi motor kenderaan ini, apa yang kamu perlu tahu dan sebagainya, saya ada buat video sebelum ni. Dalam video tu saya ada terangkan apa faktor-faktor yang kamu kena nilaikan sebelum membeli polisi kenderaan. Sekian saja daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dan puan-puan. Dan macam biasa, sekiranya ada sebarang pertanyaan, sila ajukan. Saya akan cuba yang terbaik untuk menjawab. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Terima kasih.